Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya hormati apabila tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengusi dan barisan kepimpinan Surau An-Nur, Bandar Baru, Bandar Puteri, Kelang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersua dan kita dapat bersama-sama lagi melalui maya ini untuk menyambung perbincangan kita berasaskan kitab Permata Ilmu Tauhid. Insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung perbincangan kita. Kita masih lagi membicarakan tajuk yang berkaitan taklif. Ibu bapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak di neraka. Ma'rifah, wajib, jaiz dan mumtani'. Insya-Allah melalui tajuk ini kita akan terus sambung di halaman 48. Perenggan yang terakhir musannif atau pengarang kitab ini menyatakan kita sudah mengetahui perbezaan antara perkataan Maturidiyah tentang wajibnya ma'rifah dengan akal dan perkataan Mu'tazilah tentang tetapnya kesemua hukum dengan akal. Cuba kita ulang kembali ingatan kita dalam perbincangan kita pada siri yang lalu. Secara ringkasnya, orang-orang Mu'tazilah menyatakan bahawa memadai dengan akal semua perkara yang berkaitan dengan soal hukum, perkara-perkara yang gaib dan seumpamanya, termasuklah hal yang berkaitan dengan soal keimanan. Bagi orang-orang Mu'tazilah menyatakan akal sudah memadai untuk menentukan seseorang itu beriman ataupun sebaliknya apabila akal menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan soal keimanan, memperakui hal yang berkaitan dengan soal keimanan. Mereka membelakangkan tentang nas ataupun dalil, khususnya dalil nakli berpandukan kepada Al-Quran maupun hadis. Ini secara ringkas menjadi pegangan kepada orang-orang Mu'tazilah yang bercanggah sama sekali dengan pahaman aliran akidah ahli sunnah wal jamaah. Seperti kita sedia maklum, akidah ahli sunnah wal jamaah memiliki 20 pur yang diketuai atau dipimpin oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Bagi pandangan Imam Al-Maturidi untuk membezakan tentang hal akal yang dipegang oleh Imam Al-Maturidi, sekiranya sesuatu yang tak didatangkan melalui dalil, maka bagi pandangan orang mazhab Al-Maturidiyah meletakkan bahawa akal boleh digunakan untuk menjadikan sesuatu perkara tersebut diterima sebagai satu perakuan tentang soal pegangan seseorang berkaitan. Sebab tu kalau kita tinjau semula dalam sejarah apa yang berlaku ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Mu'az bin Jabal
untuk menjadi gubernur baginda sallallahu alaihi wasallam di Yaman. Apakah di antara yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal? Antaranya yang ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekiranya sesuatu perkara yang berlaku, bagaimana Sayyidina Muaz bin Jabal untuk menentukan hukum untuk memutuskan sesuatu perkara tersebut? Maka jawapan Sayyidina Muaz bin Jabal kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau akan merujuk kepada Al-Quran. Lantas baginda bertanya, sekiranya tiada dalam Al-Quran, bagaimana keadaan yang dilakukan oleh Sayyidina Muaz? Lantas Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu juga menyatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau akan merujuk kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya lagi, jika sekiranya tiada terdapat di dalam hadis, bagaimana sesuatu itu akan diputuskan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal? Lantas Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an menyatakan, beliau akan menggunakan akal untuk memikirkan sesuatu dalam meletakkan sesuatu penghukuman ataupun sesuatu penghakiman selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Di sinilah kita lihat bahawa ada keserasian pandangan yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Maturidiyah ini. Imam Al-Maturidi ini berkaitan dengan boleh menggunakan akal apabila sesuatu perkara itu tidak didatangi oleh mana-mana nas ataupun dalil, selagi mana ia tidak bercanggah dengan nas ataupun dalil yang diturunkan oleh Allah ataupun yang didatangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas kepada kita ada perbezaan yang jelas. Apa yang dipegang oleh orang-orang Mu'tazilah tak sama dengan apa yang dinyatakan oleh aliran Al-Maturidiyah. Oleh itu, mudah-mudahan kita dapat membezakan di manakah pegangan yang menggunakan akal di kalangan ahli sunnah wal jamaah dengan apa yang dipegang oleh orang-orang Mu'tazilah yang semata-mata berpegang kepada akal dengan menolak dalil, menolak nas berpandukan Al-Quran maupun hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata-kata pengarang, ya. Kata-kata makrifah sama maknanya dengan ilmu, iaitu al-jazmul mutabiq, al-jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Maksudnya pemantapan yang sesuai dengan kebenaran serta berdasarkan dalil. Inilah sesuatu perkara lebih lagi dalam hal yang berkaitan dengan soal pegangan akidah. Hendaklah berdasarkan kepada ilmu, bersumberkan kepada dalil yang mantap, dalil yang tulen, yang tak boleh dipertikaikan keesahannya. Sebab tu dalam persoalan akidah, ia perlu sesuatu perkara yang mantap, yang jazam, yang putus, yang bulat, yang tidak ada istilah zan ataupun syak dan waham dalam persoalan akidah. Ya, jadi jelas kepada kita dalam persoalan akidah ini, kena pegangan akidah seorang mukmin itu mesti pegangan yang putus, yang jazam, meyakini hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara gaib, termasuklah perkara-perkara yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah pun berlaku maupun yang masih belum berlaku, yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang mutawatir, sahih mutawatir, wajib diyakini dengan penuh keyakinan, yakni dengan jazam. Maka disebut lagi oleh pengarang kitab ini, maka lafaz al-jazmu mengecualikan perkataan az-zan
asyak dan al-waham. Ya, apakah maksud kepada perkataan zon? Dalam bab akidah ada 4 istilah yang kita kena jelas. Kalau jazam, al-jazmu itu putus, mantap. Tidak ada keraguan ataupun kecelaruan, kekeliruan di dalam hal yang berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan pegangan keyakinan bab akidah berkenaan. Ini yang disebutkan sebagai al-jazmu. Namun nanti kita akan huraikan keyakinan yang mantap itu mesti bersumberkan dalil, bukan sekadar satu pemikiran yang diyakini tetapi tanpa bersumberkan dengan dalil, tak disebutkan sebagai al-jazmu. Ya, al-jazmu ya sesuatu perkara yang yakin, putus, mantap. Ini adalah sesuatu yang untuk kita mudah fahami. Berbeza dengan zan, az-zannu ataupun asyakku ataupun al-wahmu. Apakah yang dimaksudkan dengan zan? Arti zan adalah suatu keyakinan yang lebih kuat berbanding keraguan. Jadi kalaulah sesuatu perkara kita boleh ukur sebagai satu diukur dengan kadar 100%, maka zan itu adalah melebihi 75%. Ia meyakini sesuatu itu. Yang ini disebut sebagai zan. Ya. Manakala syak, kalau sesuatu itu dikatakan suatu keyakinan yang sama kuat dengan keraguannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalaulah sesuatu itu boleh diukur dengan ukuran 100%, maka perkataan syak itu seumpama ia meletakkan sesuatu yang dia yakin dan tak yakin dengan kadar yang sama. 50% yakin, 50% tak yakin. Maka ia diistilahkan sebagai syak. Manakala waham pula, al-wahmu didefinisikan sebagai satu keyakinan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan keraguannya. Jadi seperti tadilah, maknanya kalau kurang daripada 50% itu, 50% itu dia meyakini sesuatu, maka yang lebih beratnya dia ragu. Contoh, kalaulah sesuatu itu kurang daripada 50%, contoh 40%, dia yakin, 60% dia ragu, maka penyataan seumpama ini diistilahkan dalam perkara akidah sebagai al-waham, ya, sebagai perkataan al-wahmu, ya. Seterusnya, penyebutan lafaz al-mutabiqu lil-waqi' mengecualikan pemantapan yang tidak sesuai dengan kebenaran, seperti pemantapan orang-orang Nasrani dengan Trimurti, meyakini Tuhan adanya Allah, adanya isteri, adanya anak. Inilah yang dipegang oleh orang-orang Nasrani yang mendakwa Sayyidatina Maryam itu sebagai isteri kepada Allah dan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah. Atau ada di kalangan mereka yang beranggapan Nabi Isa alaihissalam itu sebagai jelmaan Allah, sebagai Tuhan mereka, maka kepercayaan, keyakinan mereka terhadap penyataan ini adalah sesuatu yang bercanggah tak dengan akidah Islam, dan walaupun mereka menyatakan itu kepercayaan dan keyakinan mereka, keadaan ini tidak boleh diletakkan sebagai al-jazmu. Kenapa? Keyakinan yang mereka pegang itu adalah sesuatu yang terkeluar daripada dalil yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki isteri, tidak memiliki anak. Seperti dalam suratul Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala
yang Maha Esa. Itu tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila penjelasan ini ditegaskan, al-jazmu itu mesti al-mutabiqu lil waqi', jadi sesuatu yang mesti selaras, selari dengan dalil yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang tidak menepati hal tersebut ia tak boleh dikategorikan keyakinan seseorang, kepercayaan seseorang itu sebagai sesuatu yang disebut sebagai al-jazmu ataupun sesuatu yang dikatakan jazam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan akidah kita semua ini sebagai akidah yang benar-benar jazam, meyakini dan mempercayai ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang Maha segala-galanya, mengurus mentadbir dunia, alam ini dan seluruhnya, alam dunia dan alam akhirat. Maka keyakinan yang bernama jitu itu adalah keyakinan yang datang daripada dalil yang kita yakini, yang kita percayai, yang tidak ada syak atau keraguan ataupun zon maupun waham dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, perkataan an-dalil mengecualikan pemantapan yang sesuai dengan kebenaran tetapi tidak berdasarkan dalil. Kerana yang demikian itu dinamakan pula dengan nama taklid. Jika seseorang apabila ditanya, percayakah mereka tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah kita sebutkan dalam siri-siri kuliah kita sebelum ini. Orang yang taklid, mereka percaya kewujudan Allah, mempercayai, mengimani kewujudan Allah, namun mereka tidak memiliki dalil yang mengukuhkan kepercayaan, keyakinan mereka tersebut. Maka di kalangan orang-orang seumpama ini, mereka yang percaya tanpa memiliki dalil yang jelas, yang sarih, seperti dalil naqli maupun dalil aqli, maka mereka ini dikategorikan dalam kategori orang yang menjadi pak turut ataupun taklid. Nanti dalam perbahasan bab taklid kita akan bahaskan bagaimana status keimanan orang-orang yang dikategorikan sebagai kategori taklid ini. Seterusnya musannif atau pengarang menyatakan lagi, dan orang yang bersifat dengan zan, syak dan waham pada sesuatu daripada akidah yang akan datang adalah kafir dengan ittifaq. Dalam bab akidah menurut musannif, pegangan kepada ahli sunnah wal jamaah, sesiapa saja dalam perbahasan ilmu akidah ini, apabila mereka itu dikategorikan dalam persoalan akidah ini sama ada dalam kategori zan, tadi kita dah sebut kecenderungan percaya lebih besar, lebih tinggi berbanding keraguan, ataupun termasuk di dalam orang-orang yang syak, antara percaya dengan tak percaya, yakin dengan ragu, sama, seimbang saja, maupun waham, keyakinan dia lebih rendah berbanding keraguannya terhadap sesuatu keimanan dalam persoalan akidah itu. Maka di kalangan para ulama tauhid, akidah ahli-sunnah wal jamaah sepakat menyatakan orang yang seperti ini adalah dikategorikan sebagai golongan yang terkeluar dari orang-orang yang beriman. Adapun orang yang bersifat dengan taklid, maka akan datang penyebutan khilaf padanya. Manakala mereka yang menjadi orang-orang yang pak turut dalam mempercayai, meyakini, berpegang kepada ilmu akidah ini, insya-Allah akan dijelaskan dengan lebih lanjut apabila sampai kepada tajuk berkaitan, insya-Allah. Seterusnya, musannif menyatakan lagi, perkataan musannif dengan ma qad wajaba, yang bermaksud sekalian apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
InsyaAllah apabila kita akan membincangkan nanti perkara-perkara yang wajib bagi Allah lebih-lebih lagi dalam persoalan yang berkaitan dengan sifat 20 yang dihuraikan oleh di kalangan para ulama akidah ahli sunnah wal jamaah. 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala seperti wujud, qidam, baqa dan seumpamanya itu adalah sesuatu perkara yang wajib diyakini oleh kita orang-orang yang beriman. Inilah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib dipercayai dengan jazam dan tak boleh dipertikaikan, yang boleh ataupun dikategorikan sebagai zan, syak maupun waham dalam persoalan tersebut. Dikata lagi, akan tetapi mana di antaranya yang diterangkan secara tafsil, secara terperinci oleh dalil nakli dan dalil akli. Nah, dalam persoalan perkara-perkara yang wajib ini, ia akan dihuraikan dengan cara terperinci. Sama ada dengan berdasarkan dalil nakli, yakni berpandukan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maupun hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan dalil logik akal dalam menjelaskan sesuatu perkara yang berkaitan dengan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, yang menggunakan logik akal ini, wajib kita percaya wujudnya Allah dengan wujudnya alam ini sebagai bukti bahawa kewujudan alam ini adalah disebabkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujudnya Allah itu wajib kerana telah wujudnya alam ini. Disebutnya lagi oleh musannif, akan tetapi mana di antara yang diterangkan secara tafsil, terperinci oleh dalil nakli dan akli, yakni 20 sifat yang akan datang, maka wajiblah atas mukallaf, atas kita orang-orang yang beriman ini, baligh, waras, berakal ini, wajib ke atas kita percaya secara terperinci memahami sifat 20 tersebut, ya. Maka wajiblah atas mukallaf untuk mengetahuinya, seperti itu pula yakin secara tafsil. Nah, maknanya benda ini dalam membahaskan sifat 20 tersebut wajib dipercayai secara terperinci, memahaminya perbahasan yang berkaitan dengan sifat 20 berkenaan. Dan mana di antaranya diterangkan secara ijmal oleh dalil nakli dan akli, yakni segala macam sifat kesempurnaan, maka wajiblah atas mukallaf untuk mengetahuinya seperti itu, yakni secara ijmal. Manakala dalam perbahasan yang berkaitan dengan menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat kesempurnaan Allah, mengikut pandangan kitab ini, para ulama menyatakan bahawa dalam hal yang menunjukkan kesempurnaan Allah, maka memadai keyakinan itu berdasarkan kepada dalil secara umum, yang tidak seperti dalam persoalan yang berkaitan dengan wajib meyakini sifat 20 bagi Allah itu mesti berdasarkan, bersumberkan kepada dalil yang terperinci, dalil nakli maupun dalil akli. Dan seperti ini pula dikatakan pada perkara yang mustahil. Kalaulah bagi Allah Subhanahu wa taala ada 20 sifat yang wajib, maka begitulah di sisi Allah terdapat 20 sifat yang mustahil. Mana-mana yang ada menunjukkan 20 sifat yang wajib itu, lawan kepada 20 sifat berkenaan adalah merupakan sifat mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalaulah kita katakan tentang sifat wujud, wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wajib kita percaya kewujudan Allah adalah wajib. Maka lawan kepada wujud adalah tiada.
Maka perkataan tiada ataupun adam itu menunjukkan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mudah untuk kita katakan, kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki 20 sifat yang wajib, lawan kepada sifat yang wajib itu merupakan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan perincikan perbahasan sifat 20 ini apabila kita masuk ke dalam tajuk yang berkaitan dengan sifat 20 berkenaan. Seterusnya musannif menjelaskan lagi, wajib adalah disebut sebagai mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Maksudnya sesuatu yang tidak terdapat pada akal akan ketiadaannya. Jadi benda wajib ni mesti tidak boleh tidak. Benda yang diterima oleh akal, dia selari dengan akal. Maka itu adalah sesuatu perkara yang disebutkan sebagai benda yang wajib. Jadi kalau sesuatu itu benda yang tak selari, yang tak terdapat pada akal, maka ia adalah sesuatu perkara yang tidak diterima sebagai sesuatu yang wajib. Ya. Jadi dalam perbahasan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam perbahasan wajib pada pandangan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wajib ini dibahagikan kepada dua kategori. Istilah wajib itu dibagikan kepada dua kategori. Satu yang disebut sebagai wajib daruri, seperti satu jisim ataupun benda, yakni mengambilnya jirim atau jisim itu akan sesuatu ukuran daripada tempat yang kosong. Jadi kita bayangkan, kita nak mengukur sesuatu itu, maka sesuatu ukuran itu adalah dikategorikan nak mengetahui untuk berapa keluasannya, maka perlu diukur. Maka untuk menentukan ukuran tersebut dikategorikan sebagai wajib daruri. Manakala istilah wajib nazari pula adalah perkara yang dikategorikan, dikaitkan dengan sesuatu perkara yang dikaitkan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang untuk memudahkan untuk kita memahami tentang perkara wajib daruri dengan wajib nazari ini? Untuk memudahkan kita memahami perkataan istilah wajib daruri adalah sesuatu perkara yang di dalamnya mencapainya tidak memerlukan kepada pemikiran, tidak memerlukan kepada sesuatu pengkajian yang dalam. Maka inilah sesuatu yang disebut sebagai wajib daruri. Istilah wajib daruri ini atau istilah daruri ini adalah sesuatu yang kita nak capai, nak memahaminya tanpa memerlukan kepada pemikiran yang mendalam, kajian ataupun seumpama dengannya. Manakala nazari pula adalah suatu perkara di dalamnya yang di dalamnya di dalam mencapainya perlu kepada pemikiran. Perlu kepada sesuatu pendetailan, perbahasan, perincian. Yang inilah yang disebutkan sebagai nazari. Jadi mudah-mudahan kita boleh memahami dalam istilah ilmu akidah ini, dalam perkara yang berkaitan dengan daruri, nak memahami sesuatu itu tanpa memerlukan kepada perincian, pemahaman yang lebih detail, yang lebih mendalam. Manakala yang nazari pula ia memerlukan kepada pendetailan, memerlukan kepada pemahaman dengan menggunakan pemikiran yang lebih kritikal untuk memahami sesuatu. Lebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan perbahasan sifat 20 yang wajib bagi Allah
Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada seri akan datang kita akan sambung lagi perbahasan kita ini untuk kita kaitkan dalam perbahasan nazari dan daruri ini dalam perbahasan perkara yang berkaitan dengan jaiz dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita detailkan pada siri yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit dari perbincangan yang ada pada malam ini mudah-mudahan dapat dimanfaatkan untuk lebih memantapkan lagi perbahasan kita berkaitan dengan ilmu akidah untuk dijadikan landasan pegangan kita sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجسم ومن سيء الاسقام وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم